pengesahan minit bilangan 2 2020, minit kita yang tahun lepas. Okay, saya harap cikgu dah print ataupun minit itu berada dalam soft copy cikgu, simpanan cikgu. Pembentangan perancangan program PVMA daerah, hal-hal lain, dan kita akan buat ucapan penutup. Okey. Kita teruskan dengan perutusan daripada Encik Jafridin bin Abdul Rahman, SISC plus PPD Jempol dan Jelebu. Silakan Encik Jafridin. Terima kasih kepada Cikgu Azimah selaku pengerusi mesyuarat panitia PVMA untuk kali pertama bagi tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekali lagi yang dihormati Cikgu Azimah selaku pengerusi panitia PVMA peringkat daerah Jempol dan Jelebu. Seterusnya rakan-rakan ketua bidang TVET yang sempat hadir. Seterusnya kepada ketua-ketua panitia. Pertama sekali jangan tak lupa rakan saya Puan Ibtisam, rasanya dia ada kot yang sempat hadir pada petang ini. Pertama kali saya mewakili Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Jempol dan Jelebu mengucapkan tahniah dan syabas kepada tuan rumah SMK Bandar Baru Seting selaku pengerusi untuk panitia PVMA kerana hari ini insya-Allah telah berjaya melaksanakan satu lagi tanggungjawab iaitu mempengerusikan mesyuarat panitia PVMA. Dan tahniah juga pada Cikgu Azimah kerana inilah kali pertama mesyuarat panitia dipengerusikan oleh seorang ketua bidang. Sangat hebat. Seterusnya dari pihak PPD kami sentiasa berharap kepada sekolah untuk terus merancang aktiviti PVMA. Biarpun tahun ini dan tahun lepas kita sebenarnya berada dalam keadaan situasi yang sangat sukar, norma baru untuk tahun ini pelbagai gaya atau teknik atau kaedah yang telah kita gunakan untuk memastikan anak-anak kita kekal menjalani PDP ataupun yang tahun ini kita panggil PDPR. Mungkin dalam perjumpaan kita untuk tahun 2021 ini kita juga boleh membincangkan satu perkara yang kita telah tertangguh iaitu untuk melaksanakan Minggu PVMA, Minggu Aspirasi TVET anjuran SMK Bandar Baru. Mungkin inilah platform yang paling sesuai untuk kita berkongsi, minta pandangan apakah perlu diteruskan dan sebagainya. Saya rasa itu antara yang kita perlu bincangkanlah. Seterusnya perkara yang seterusnya iaitu berkaitan penglibatan subjek bidang ataupun kos PVMA dalam kajian tindakan dan inovasi di peringkat PPD kita. Saya selaku pegawai TVET rasa teruja kalau dapat melihat rakan-rakan PVMA kita untuk mengambil bahagian dalam kajian tindakan dan inovasi. Saya mengharapkan tahun ini akan berlaku penyertaan lah sekurang-kurangnya semua sekolah yang ada yang menawarkan PVMA ini kalau boleh join atau turut serta untuk kajian tindakan dan inovasi. Pilihlah sama ada kajian tindakan dan inovasi. Saya nampak mungkin rakan-rakan ada buat sesuatu cuma tak berkesempatan untuk disebarluaskan kepada PPD Jempol dan Jelebu. Seterusnya kita melihat, saya nak berkongsi sikitlah, mungkin rakan-rakan semua sudah tahu bagaimana kejayaan Duma dalam Formula 1 ya, yang telah berjaya ke peringkat dunia yang akan ke London insya-Allah bersekemuka kalau tak ada hal, kalau tidak pun secara online pada bulan Jun tahun ini. So mungkin kita boleh jadikan kejayaan Duma ni sebagai satu sumber inspirasi kita untuk memajukan bidang TVET khususnya. Okey. Seterusnya mohon kepada pengerusi PVMA, ni sekadar peringatan, setiap kali kalau aktiviti ataupun segala yang dirancang dilaksanakan,
mohon untuk dihantar laporan bergambar sekali dengan laporan aktiviti kepada Ustaz Rahman lah, supaya mengelakkan benda ni akan dituntut kemudian. Sekali lagi perkara ini diperlukan bagi memudahkan Ustaz Rahman selaku pegawai meja panitia daerah untuk membuat urusan bagi pemilihan panitia terbaik. Saya berkata begitu sebab saya nak pastikan PVMA ni antara panitia yang hebat, dan saya tahu memang hebat, cuma mungkin PVMA ni jenis yang merendah diri. Tunjukkan kebolehan kita, terutama sekali kajian tindakan dan inovasi. Itu saya rasa itu saja. Mungkin ada hal-hal lain nanti saya akan bercakap sekali lagi. Cuma saya mengharapkan bincanglah baik-baik, kita cari kata sepakat apakah aktiviti yang perlu kita teruskan, kita rancang untuk anak-anak murid kita tahun ini. Saya fikir itu saja buat seketika ini untuk kembali semula kepada Cikgu Azimah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Jafridin. Okey, saya respon sedikit tadi untuk inovasi dalam pendidikan. Kalau ikutkan tahun ni, kalau SMK Bandar Baru Seting dia jatuh kepada bidang teknik dan vocational. Okey, jadi saya ambil dua, satu adalah untuk RBT, mata pelajaran RBT, dan satu lagi adalah mata pelajaran PVMA. Jadi kalau cikgu-cikgu ada idea untuk bantu sekolah kami pun kami mengalu-alukan. Okey, progres setakat ni kalau RBT tu dah 40% perbincangan semua. Okey, kalau PVMA tu dia ada 3 orang dekat sekolah ni, berapa persen? Okey, dah berjalan, dah berbincang semualah. Cuma kekangan kami sebab tak bersemuka dengan pelajar, kita tak boleh nak applykan kepada pelajar. Okey. Yang kedua, kebetulan BTV tu terkena pula untuk tahun ni untuk inovasi dalam pendidikan tu kan, inovasi tu. So tak apalah, kami ambil lah. Okey, yang kedua berkaitan dengan laporan, saya dah ada hantar tahun lepas Cik Jafridin pada Ustaz Rahman. Saya dah niakan dia. Okey. Minta tolong Cik Jafridin apa ni balik boleh ke? Kod tak sampai ke apa, tapi memang sure saya dah hantar. Cadangan saya lah, kalau boleh hantar dengan saya sekali dan kepada Ustaz Rahman sekali. Okey, saya telegram nanti. Okey, terima kasih. Okey. Kita terus kepada agenda yang seterusnya, okey, iaitu pembentangan perancangan Okey, agenda yang seterusnya iaitu pengesahan minit mesyuarat bilangan 2 2020. Okey, cikgu saya mohon untuk cikgu semak semula, buka semula minit mesyuarat yang cikgu Faridah dah masukkan hari tu. Okey, sila semak kehadiran nama cikgu. Okey, yang takut kalau nama tertinggal cikgu hadir tapi ada tertinggal. Okey, mesyuarat ini dilaksanakan pada 26 September 2020 dan secara bersemuka. Okey. Okey, ada apa-apa peralat cikgu untuk dibetulkan? Okey, kalau tiada saya mohon cikgu-cikgu yang hadir, saya mohon untuk beri cadangan dan sokongan untuk pengesahan minit. Silakan cikgu. Tak ada ke? Yang hadir masa tu adalah Encik Syarizal bin Rosli, Cikgu SMK Alam Beraja, Cikgu Abi Aziz, Puan Siti Haniza, Puan Faridah binti Abdul Rasad, Cikgu Nurul Hayati. Okey, mana-mana cikgu minta tolong untuk sahkan cikgu. Cadang dan sahkan. Boleh ke saya sahkan? Saya tak hadir.
lah yang lain, tak tahu mana pergi. Tak ada nak biasa sah lah. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu Azimah. Assalamualaikum. Salam Cikgu Hayati. Ya. Ya saya. Saya nak minit mesyuarat. Bilang apa 6.3. 6.4.1 tu. Sah dulu. Oh, nak sah dulu ke? Nak sah dulu Okey, tak apa, kita buat pembetulan dulu. Okey, sahkan dulu. Oh, sah dulu Nanti kan kita ralat kalau ada apa. Okey. Saya sah dululah ya. Taklah saya sahkan minit mesyuarat untuk apa? Okey, Cikgu Hayati. Ya betul, Cikgu Hayati kadang tak sah, kadang lama kita kadang. Yelah, saya sahkan lah. Saya sahkan minit mesyuarat. Okey, Cikgu Nurul Hayati. Bilangan 2. Okey. Saya sahkan. Sokongan. Okey, ada sokongan. Saya menyokong sepenuhnya. Cikgu jawab, Cik Jafridin. Okey. Kalau ikutkan tak ada. Boleh. Okey. Okey, Cikgu Hayati, teruskan tadi Cikgu Hayati. Okey, tengok minit mesyuarat yang 6.4.1. Okey. Sekejap. Ya. Isu pegawai penilai tu. Katanya dia 6.3 kan? Dia dah bertukar. Okey. Okey, yang pegawai penilai untuk SMK Palung 7 tu sebenarnya cikgu semuanya dah ada VTO. Jelas tak? Sebenarnya cikgu semua dah ada VTO. Okey. 6.4.1. Ya. 6.4.1 tu. Okey. Maksud dia semua cikgu daerah Jempol dan Jelebu semua sudah mempunyai VTO. Dah ada VTO. Cuma hari tu sebab tak lulus sebab peralatan. Peralatan yang tak lulus. Belum dapat lagi. Okey. Maksud dia saya tambah saya minta SU betulkan dekat sini telah mempunyai sijil VTO tetapi mempunyai masalah kelulusan. Masalah peralatan. Masalah kelulusan. Itu yang tangguh lagi, belum dapat keputusan lagi. Okey. Belum dapat keputusan lulus ke. Terima kasih. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Hayati. Okey, sama. Okey, lain ada? Okey. Tengok dekat bahagian makluman mesyuarat. Maklum balas mesyuarat. Okey, 6.1 Encik Syarizal dari SMK Alam Beraja memaklumkan sekolah beliau mempunyai masalah tiada PPD. Perkara ini mengganggu pendaftaran dalam sistem. Pihak JPNS telah maklum akan hal ini. So SMK maklum balas dia telah ada PPD. Betul Cikgu Syarizal? Mana masing-masing? Hello. PPD ada? Hello, ya. Ya, Cikgu Syarizal. Dah ada? PPD dah ada, PB pun ada. PB dah ada? Pun dah ada? Semua dah ada, semua dah ada. Hello, ya. Hello, dengar tak? Okey. Terima kasih Cikgu Syarizal. Okay. Dengar. Okey. Okey, maklum balas 6.1.2, Puan Siti Haniza daripada SMK Seting Hilly Complex memaklumkan sekolah beliau tidak mempunyai PPD, tiada penawaran PBMA pada masa sekarang, tetapi bengkel telah mendapat kelulusan daripada pihak JPK. Kursus ini akan ditawarkan pada tahun hadapan tetapi masih tiada PPD yang lain. Okey. Telah berjaya mendaftarkan pusat bertauliah cawangan. Pinjam daripada SMK Palung 7. Cikgu Haniza nak respon tak? Yang PP pun dah ada lah, cukup. PP pun cukup. Kan tadi kat atas tadi kan? Okey. Okey. Yalah yang tadi itulah yang Cikgu Hayati kata tadi tu.
Okey. Okey, so habislah untuk minit mesyuarat. Kalau dia ada apa-apa ni Okey, seterusnya saya pergi kepada pembentangan perancangan aktiviti panitia PVMA daerah tahun 2021. Okey, cikgu, ini adalah perancangan bagi pihak kami, okey. Dan macam biasa, sekiranya cikgu ada apa-apa penambahan yang cikgu ada idea, cikgu kita boleh bincang bersama untuk penambahbaikan panitia daerah, memperkasakan panitia daerah, okey. Okey, berikut adalah sekolah-sekolah daerah Jempol Jelebu yang menawarkan aliran PVMA. Kita ada 6 sekolah, betul kan kalau saya tu salah Okay, yang pertama SMK Bandar Baru Serting menawarkan penyediaan dan pembuatan makanan. SMK Seri Pepatih, okay, SMK Alam Beraja, SMK Batu Kikir Model Khas, okay, SMK Pasu 2 dan SMK Serting Hilir Kompleks. Ini ada 6 sekolah yang menawarkan PVMA daerah Jempol dan Jelebu. Okey. Sekolah yang tidak menawarkan adalah SMK Palung 7. Betul ke cikgu? SMK Palung 7. Ya betul. Cikgu Hayati. Ya saya betul. Belum ada tawaran lagi tahun ni. Ada lagi tawaran tahun ni. Maksud dia yang ni maksud dia 7 sekolah lah yang menawarkan PVMA. Betul Cikgu Hayati? Bukan. Sekarang ni sekolah tengah menunggu kelulusan PBC. Masih KIV lagi. Belum dapat kelulusan lagi. Masih menunggu kelulusan. Ya. Apa budak dia ada tak yang tingkatan 4? Tingkatan 4 ada. Yang tingkatan 4 tak ada lah ya cikgu? Tingkatan 4 PVMA tak ada. Dia ambil aliran biasa dulu. Tak ada lagi PVMA. Tak ada. Maksud dia tingkatan 5 yang tahun lepas adalah kan, betul? Tak ada, tahun lepas pun tak ada. Tingkatan 5 pun tak ada. Okey. Tak ada. Oh, maksud dia cikgu tengah tunggu ni kelulusan Pak Alati. Ya, tengah tunggu kelulusan PBC. Okey. Saya sambung cikgu. Okey. Terima kasih Cikgu Yati. Okey, saya sambung perancangan aktiviti panitia PVMA. Okey, yang pertama, mesyuarat panitia PVMA daerah Jempol dan Jelebu. Okey, cadangan kita akan buat 2 bilangan 2 kali. Okey, yang pertama kita buat pada hari ini, alhamdulillah selesai. Okey. Dan siri 2 kita akan buat cadangannya adalah pada 29 hari bulan September. Okey, kalau cikgu tengok dekat sini, ni macam biasalah, cuma yang dekat sini lah, implikasi keuangan, tuntutan perjalanan tertakluk kepada peruntukan semasa. Okey, kalau Google Meet cikgu memang tiadalah tuntutan perjalanan, sekiranya ada, kalau kita bersemuka, kalau cikgu tuntut macam biasalah. Okey, dan kalau cikgu memerlukan makan minum, kami boleh sediakan, cuma kena bayar sikit-sikit lah untuk kami sediakan setiap kali mesyuarat. Okey, seterusnya untuk aktiviti yang kedua, kita akan buat perkongsian ilmu bersama-sama pegawai berkaitan teknik mengajar keupayaan teras ataupun co-abilities. Okey, cadangan tarikh adalah pada 24 hari bulan 6, hari Khamis. Okey. Masa 10 hingga 12. Tempat adalah Google Meet. Ini hanyalah untuk guru sahaja. Okey, perincian dia adalah seperti berikut. Okey, cikgu ada cadangan tak nak panggil sesiapa yang cikgu kenal? Okey, mungkin pihak kami macam saya tak berapa mahir sangat pasal PVMA. Okey, cikgu ada yang cikgu rasa pegawai tersebut memang berkemahiran berkaitan dengan co-abilities. Okey, ada apa-apa, ada siapa nak cadang tak cikgu? Rasanya Cikgu Syarizal Seri Pepatih pun boleh tu. Seri Pepatih. Okey. Cikgu Syarizal boleh? Berkaitan apa tu? Co-abilities. Co-abilities.
Boleh cikgu? Oh, Google Meet 2 jam. ketidakkepakaran kat Macam situ. mana? Ketidakkepakaran kat situ. Ketidakkepakaran. Tapi share ilmu boleh kan cikgu? Coability ni bukan masih blur masih lagi apa? sampai sekarang kaedah mengajar ni. Masih blur lagi. Belum cukup-cukup faham lagi kat mana dia punya tu proses dia. Cikgu Syarizal ada kenal sesiapa tak? Kalau daripada luar ke, kita anggapkan masa tu kita dah okey lah boleh bersemuka kan. Kalau nak panggil ke ataupun buat Google Meet pun okey kalau dia nak share. Mana-mana pegawai, mana-mana ini tenaga pengajar. Kalau ikutkan panel dia adalah antara panel daerah Jempol Jelebu ni antara Fikrah. Dulu PASO, sekarang ni dah masuk ke Tampin. Dia betul-betul terlibat secara langsung dalam proses penggubalan modul co-abilities untuk PVMA. Fikrah, Nurul Fikrah. Siapa nama dia cikgu? Nurul? Nurul Fikrah. Cikgu Nurul Fikrah, dulu SMK PASO 2 tapi Ogos tahun lepas tu dia berpindah ke PPD Tampin bahagian pendidikan swasta. Tak apa nanti saya cuba tanya dia dulu. Saya pun tak pastilah dia memang saya tak ada pula tak tahu pula dia terlibat dengan pembangunan WIM Co-abilities tu. Kalau kita tengok dalam panel, kalau kita tengok dalam panel tu, dalam panel co-abilities yang terbaru tu, yang 2017 dengan 2015 tu memang dia ada terlibat. Tapi dia hanya sebagai panel penulis. Saya tak pastilah kalau dia faham keseluruhan tentang co-abilities ni. Itu yang maklumat yang setakat ni lah yang saya faham dengan dia. Okay, saya senaraikan dulu. Yang pertama Cikgu Nurul Fikrah. Ada tak lagi cikgu? Kita backup lah untuk beberapa tenaga pengajar. Kalau kita tanya cikgu-cikgu PVMA memang agak, bagi saya lah, memang agak masing-masing agak blur juga. Kalau kita tanya di KV pun dia orang ada, KV dia orang buat short stem. Tapi yang saya rasa baik kita berhubung dengan KV ataupun PPTV ya. Okey, maksud dia kena cari kalau Cikgu Nurul Fikrah ni nama pertama, kalau nama kedua tu maksud dia tenaga pengajar di kalangan Cikgu KV lah, maksud Cikgu Syarizal. Tak dengar kot Cikgu Syarizal tadi. Saya rasa better tanya Cikgu Fikrah dulu, panel yang di peringkat kementerian yang dia selalu pergi dulu. Kena tanya Cikgu Fikrah dulu lah. Dengan apa dia? Okey, kalau tak salah saya Khamis dengan Jumaat tu kita hari raya. Jadi kita boleh buat satu video kreatif di kalangan pelajar kita. Okey, persediaan hari raya. Contoh masakan yang berkaitan dengan PVMA lah sebab penyediaan dan masakan tu kan ada. Kalau apa nak relate kalau motosikal ke nak pergi beraya ke. Okey. Jadi cikgu kita minta 3 kumpulan pelajar. Okey, saya buka dia punya ni. Okey.
Cikgu Azimah buka slideshow Cikgu Azimah. Slideshow. Takut padam. Padam ke? Buka penuh. Slideshow penuh. Tadi dah try buka slideshow. Macam ni. Dekat saya dia tak boleh nak ni. Oh, tak keluar lah. Tadi dah cuba sebenarnya buka slideshow, dia tak boleh besar. Jap. Saya besarkan macam ni boleh? Besar sikit lagi. Okey dah, cukup. Okey. Boleh? Okey. Tadi sebenarnya sebelum ni dah cuba buka yang besar tu, tapi saya tak tahu kenapa tak boleh. Okey, minta maaf ya. Okey, saya sambung yang untuk pertandingan video kreatif Hari Raya ni bertemakan PVMA. Satu sekolah dia kena sediakan 3 kumpulan murid. Okey. Jadi murid akan menghantar video kreatif berkaitan PVMA. Okey. Lepas tu kita guru akan nilailah video tersebut. Okey, kalau tengok kat sini ada implikasi keuangan. Okey, RM30 ni penyertaan sekolah ni sebab nak beli hadiah kepada pemenang. Kita nak meraihkan pelajar kita. Okey, setuju atau tidak cikgu? Ini pertandingan ke atau sekadar? Ya. Pertandingan. Pertandingan. Ya. Boleh ni. Ada lagi cikgu nak tambah? Kalau dinaikkan tempoh masa tu lama sikit boleh Cikgu Azimah? Macam mana? 3 minit tu jadikan 5 minit ke? Oh, nak masa video tadi tu kita naikkan. Ni kan kurang daripada 3 minit ni, kita naikkan dia. 3 minit kan intro je dah habis kan? Tak tahulah ni pandangan saya. Okey, 3 ke 5 minit. Boleh cikgu? 3 ke 5 minit boleh? Minimum 3 minit. 5 minit kan kok lama sangat pula kan? Kok sampai masak lah rondang. Okey. 5 minit, 3 hingga 5 minit boleh? Cikgu? Cik Chafridin cadang kita buat 3 hingga 5 minit. Okey, boleh. Dia PVMA ni banyak kepada hands on. So bila hands on ni seronok tengok nanti. Takut tak puas. 10 minit ke? Cikgu saya tepi dia kata tak nak 10 minit dia kata. Dia kalau syuting memang Cikgu lama, Syarizal? tapi dia kalau kita syuting memang lama, tapi bila kita shot, kita edit apa semua, jadikan 5 minit, okey juga. 5 minit tu pun agak lama jugalah. Okey, maksud. Okey, 3 hingga 5 minit ya? Boleh mesyuarat? Boleh. Persetujuinya. Okey. Juri nanti saya akan minta wakil-wakil lah setiap sekolah untuk jadi juri, untuk mengadili video tersebut. Okey, cikgu nanti cikgu mintalah pelajar cikgu bersedia, untuk menghantar penyertaan ini. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah aktiviti yang keempat. Okey, ini biasanya adalah aktiviti bersama dengan Kolej Komuniti Jelebu. Okey, saya letak aja cikgu dekat sini sebab saya haraplah tahun lepas dah tak ada kesempatan kita nak buat lawatan. Okey, saya harap tahun ni adalah kesempatan untuk sama-sama kita pergi bawa pelajar kita ke Kolej Komuniti. Kita bagi pelajar ni pengalaman untuk tengok sendiri macam mana PVMA ni dilaksanakan di peringkat luar daripada sekolah. Okey, tapi bergantunglah cikgu pada keadaan semasa. Cuma kita doa sama-sama supaya berjayalah kali ni lawatan. Kita diizinkan untuk buat lawatan. Okey, 4 murid satu sekolah ya cikgu ya, dan nanti kita akan bincang berkaitan biasanya guru yang bawa budak.
ke sana. Okey, cikgu yang bawa pelajar cikgu ke sana. Okey. Okey. Itu sahaja untuk program perancangan program PVMA. Okey, cikgu ada nak tambah lagi tak? Berkaitan dengan program? Ada idea cikgu? Okey, tak ada. Sejak tu tak adalah tu. Okey, seterusnya adalah agenda yang ketiga. Okey, pendaftaran MySpike, pendaftaran BPTV dan penilaian akhir. Okey, untuk ini saya serahkan kepada Cikgu Siti Rafidah binti Jas, okey, untuk menerangkan tentang agenda 3. Okey, dipersilakan Cikgu Siti Rafidah Jas. Ya Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendaftaran MySpike, saya rasa semua yang tingkatan 5 dah daftar kan? Yang ada tingkatan 5 2020. Rasa sekolah saya je, sekolah lain ada ke? Saya daripada SMK Pasu 2. SMK Pasu 2 tengah on progress lagi. Belum dapat daftar sebab sangkut dekat PPD. PPD dalam MySpike belum ada lagi. Okey, kalau PPD sangkut memang kita akan tunggu respon daripada JPN lah untuk dia penuhkan kita punya PPD. Selagi jawatan, maksudnya kalau tak ada orang dekat PPD tu, bahagian PPD, kita tak boleh sampai sahkan pendaftaran calon kita. Tapi tak apa sebab cikgu baru tingkatan 4 kan. Means tahun ni tingkatan 5, betul tak? 2021. Betul. Tahun ni tingkatan 5. Okey, setakat ni kita belum dapat info lagi untuk complete file lah MySpike untuk tingkatan 5 2021 sebab kita tengah sebabnya dia tengah susun untuk exam SKM 2020 punya student. Yang kita pun untuk 2020 pun kita masih dalam, kita punya pun pending. Sebabnya dalam kita punya MySpike dia tulis tamat tempoh. Jadi kita tengah tunggu keputusan daripada JPN macam mana kita punya status untuk student 2021 yang 2020 yang akan ambil exam bulan 4 ni katanya. Okey, saya teruskan untuk nanti yang MySpike ni kalau kita dapat informasi untuk student 2021 kita akan info lagi lah by Telegram ataupun kalau cikgu ada masalah ke boleh PM personal lah dengan saya punya cikgu-cikgu yang dalam PVMA tu. Okey, sesuai untuk pendaftaran SPTV, ini untuk tingkatan 4 2021. Yang ni dah tamat tempoh. Ada tak cikgu-cikgu yang dah terlepas pandang student 2021 tingkatan 4 yang belum daftar? Okey, penawaran dia itu sampai 20 sampai berapa bulan? 28 Februari. Okey, 28 Februari. Tapi untuk yang sebelah dia tu sebelah pengesahan penempatan. Pengesahan penempatan tu. Bila kita klik balik dia keluar tarikh yang apa nama itu macam kita dah terlambat lah. Macam mana tu Kira penawaran dah buat. Tapi dia punya yang sebelah tu penempatan tu pengesahan tu dalam data MySpike tu dah jadi kosong lagi. MySpike ke SPTV?
MySpike ni under JPK, SPTV ni under BPTV. SPTV. Okey. Biasanya pendaftaran, saya tak sure lah yang tu, tapi setakat yang saya tahu first cohort dulu, bila kita tawarkan budak, kita akan tawarkan awal bulan, dan sebelum 28 tu kita dah kena sahkan penempatan. Tapi untuk tahun ni sebab masalah COVID ni, yang tu saya tak pasti, yang tu kena rujuk dengan tak apalah, bagi isu nanti kita akan cuba tanyakan dengan pegawai JPN. Maksudnya sekarang ni tak dapat nak sahkan penempatan. Ya. Seperti yang kita cakap dalam grup besar tu, memang ada beberapa sekolah pun terlewat tentang penempatan tu, tak klik. Penawaran tu kita dah buat, dah keluarkan. Cuma yang isu penempatan tu lah yang jadi sedikit kelewatan ataupun kekeliruan tarikh itu. Tapi saya rasa yang tu mungkin kita boleh solve kot, sebabnya dia under BPTV, under kita punya induk je. Cuma yang kita kena betul-betul alert dekat MySpike lah. Sebab MySpike dia akan ikut dia punya schedule, dia tak akan ikut schedule kita. Nanti saya cuba tanyakan MySpike kita tak ada buat apa-apa lagi kan setakat ni untuk form 4. Setakat ni untuk form 4 2021. Ya. Kita belum lagi rasanya. Sebab sekolah kita orang pun tak buat lagi untuk pendaftaran dalam MySpike. Kita cuma daftar ada BPTV je. Sebab kita punya tempoh pengajian 2 tahun. Ya. Yalah, sebab tahu saya MySpike ni kita peduli apabila 6 bulan sebelum exam kan, yang kita kena mula buka pendaftaran tu. Tak, dia kita kena peduli. Kadang tak sampai 6 bulan. Maksudnya kita kena alert sebelum kita nak daftar, sebelum kita nak invite PPL datang untuk exam akhir. Ya betul. Maksudnya dia tak ada sebelum kita nak invite PPL datang, kita kena pastikan markah apa-apa yang berkaitan, maksudnya yang sekarang ni berkaitan dengan student punya exam lah, dia kena complete. Macam sekolah saya sekarang ni, kita dah complete untuk MySpike tingkatan 5 2020. Cuma kita pending bahagian invite PPL lah, sebabnya kita punya status telah tamat tempoh pengajian. Okey, ada apa-apa lagi tak cikgu untuk pendaftaran SPTV? Ni untuk student je biasanya. Maksudnya berkaitan dengan student lah. Rasanya yang SPTV tu tak ada masalah kot kalau kita dah daftar. Sebab amalan-amalan sebelum ni, selepas kita daftar, kemudian kita akan taklimatkan kepada pelajar dan ibu bapa, dan pelajar akan sign surat aku janji, kemudian baru kita sahkan dia punya penempatan tu. Jadi rentetan daripada COVID ketika ni, saya rasa perkara tu pun kalau menurut Cik Mahathir lah, JPNS, dia kata itu yang kita buat, dia cuma kita diminta kita untuk buat pendaftaran saja dulu rasanya.
Okey tu, okey. Saya rasa nanti kita kena berhubung dengan JPN lah tu. Pasal yang pendapatan tu. Okey. Seterusnya kita tengok dekat penilaian akhir. Penilaian akhir ni untuk student 2020 lah ya. Tapi cikgu lain pun boleh dapat info lah. Kita diberitahu secara not informal. Exam akhir pada 6 hingga 8 April. Setakat yang hari itulah. Tapi belum boleh diwawarkan secara rasmi sebab dalam proses penambahbaikan kot. Lagi satu, dah kena mohon PPL. Sebelum exam akhir kita kena mohon PPL. Maksudnya kalau kita dah berjaya daftar PPL, mohon PPL, PPL dah sahkan untuk masuk untuk interview, untuk datang sekolah, barulah proses peperiksaan akhir tu akan berlangsung. Selagi pending bahagian permohonan PPL, selagi itulah exam tidak akan dijalankan. Okey, untuk yang kohort 2021 tingkatan 5, penilaian akhir dia pun kita mungkin jangkakan sama macam kes batch 2020 lah, mungkin dijalankan tahun depan. Cuma kita harap tahun ni saya rasa 2021 ni ramai banyak sekolah yang on tingkatan 5. Boleh pujuk-pujuk student lah sebab kita takut nanti kan ada yang hilang sebelum exam. Macam yang student sekarang ni, sebab nanti bila macam kita kawasan daerah macam jauh daripada bandar, student kita masih boleh datang, maksudnya masih datang lah kalau kita minta. Tapi yang member saya yang area-area bandar, student dah hilang, ada 2-3 student dah hilang, dah start kerja dan memang takkan datang untuk exam. Tapi yang cikgu boleh bagi tahu student lah yang 2021 ni untuk tak kisahlah nak pujuk ke nak apa supaya dia ambil jugalah SKM tu sebab sayang kan. Dah belajar 2 tahun tapi tak ada sijil, rugilah nanti sebenarnya. Saya rasa itu saja untuk penilaian akhir. Ada ke nak tanya apa-apa? Sebab saya pun tak tahu sangat ni. Setakat ni yang ada batch 2020 punya students sekolah mana je ya? Selain daripada BBS? Tripati. Macam mana soalan? Selain daripada BBS, ada tak sekolah yang ada student Form 5 2020? Alam Raja ada. Tripati. SPM tahun ni kan? Tingkatan 5 untuk 2020. Hello? Ya saya, SPM yang sedang berlangsung sekarang. Sri Perwati, Bandar Baru dan 3 sekolah. Okey, untuk saya dapat info jugalah daripada saya cari lah info sikit-sikit kan. Tapi ni tak rasmi lah, secara tak rasmi. Berkemungkinan kita punya examination kita secara interview. Okey, dia akan tengok file student dan juga file induk kita macam mana pelaksanaan. Cuma kita perlu lengkapkan kedua-dua file. Walaupun kita kena lengkapkan dua-dua file student dan file induk kita, tapi soalan yang akan dikemukakan oleh PPL
dia tak ada, maksudnya dia bergantung pada PPL tu. Contoh kalau macam motosikal, mungkin dia tanya tentang motosikal, amali-amali yang student kita dah buat. Lepas tu sehari interview dalam 6 orang dan interview itu akan direkod sebagai bahan bukti peperiksaan. Itu yang saya dapat info daripada grup-grup PPL lah. Tapi diorang kata diorang tak dapat guideline daripada JPK. Maksudnya apa bentuk soalan daripada JPK dia tak tahu. Dia bergantung pada PPL lah. Tapi berkemungkinan besar dalam berkaitan dengan apa yang student belajar lah. Amali-amali yang dia dah buat, CU-CU yang dia kena kuasai. Koap saya tak pasti. Mungkin dia akan selitkan juga secara tak langsung. Yang tu student kena pandai-pandai jawab lah. Sebab ada juga student yang dia tak pandai bercakap. Jadi bila kita nak latih dia bercakap dengan jawapan yang relevan, mungkin agak sukar. Tapi boleh kot cikgu-cikgu buat. Ni untuk yang student 2020 lah. Tapi untuk 2021 tak pasti. Kalau bersemuka tu on macam biasa, mungkin tak akan ada lah yang proses interview. Mungkin dia akan jalankan seperti sebelum-sebelum ni. Tapi sekiranya tidak berlangsung mengikut apa yang dirancang, mungkin juga akan ada proses interview. Okey, lagi satu dia kata ada yang PPL cakap lah. Dia kata dia tanya, macam saya kata tadi, dia tanya berkaitan dengan CU yang dah belajar lah. Contoh macam kalau kita masak, CU nombor 2 tentang kaedah memasak. Jadi dia akan tanya lah, apa yang awak masak? Macam mana cara dia? Kita minta student kita cerita explain tu bukan sebiji, maksudnya jangan matikan perbualan. Dia boleh cerita full tapi berfakta. Kalau macam dia cerita satu, sebab markah dia bergantung pada fail budak dan juga sesi interview. Yang tu je lah yang saya tahu. Okey tak cikgu? Ke cikgu ada maklumat lanjut yang boleh dikongsi? Saya nak bertanya lah, masa kita kan itu masa borak-borak dalam grup penyadas TVET JPNS tu, untuk penilaian pada tahun ni, dia kata tak boleh kumpulkan pelajar di sekolah kan. Jadi itu mungkin akan memberikan masalah lah kepada kita. Jadi boleh tak macam mana ada bagi cadangan supaya kita yang pertama ni sekarang ni kita nak, kalau bila interview macam ni kan macam Google Meet ni, kita perlukan internet yang stabil satu. Jadi itulah yang akan menjadikan kita punya kekangan lah nanti. Mungkin ada rakan-rakan yang boleh bagi cadangan ke macam mana, boleh tak? Saya punya plan B. Saya punya plan B, budak datang sekolah tapi budak duduk dekat makmal EPU lah, maksudnya makmal komputer. Sebab kalau kita nak student duduk dekat rumah, kita tak tahu line internet macam mana. Kita takut dia akan mengganggu proses interview tu nanti. Bila dia ganggu, proses tu akan jadi panjang. Dia menyusahkan budak dan menyusahkan kita juga sebenarnya. Sebab nak check line dan sebagainya. Cuma mungkin kita boleh utarakan masalah ini dekat JPN supaya dia boleh usulkan kepada pihak JPK lah. Sebab budak kita kawasan kita bukan kawasan yang fully coverage untuk internet. Maksudnya kadang-kadang ada yang bengong-bengong sikit, ada yang full okay. Dia depend pada kawasan lah. Kadang-kadang duit tak ada nak top up, macam tu lah.
Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Siti Rafidah binti Jas. Okey, sebelum saya nak tutup, okey, Cikgu saya nak round table jugalah, walaupun kita tak bersemuka tapi kita round table juga, okey. Sekiranya Cikgu ada apa-apa masalah, okey saya mulakan dulu dengan SMK Alam Beraja. Sila Cikgu kalau ada apa-apa. Ada Cikgu? Cikgu Syarizal. Line dia tak okey dah tu kot. Syarizal tengah bawa kereta. Okey, okey, ada. Okey, Cikgu Batu Kikir, Cikgu Ebi Aziz. Tadi kan orang timur kan? Ada Cikgu Batu Kikir? Ada. Tak ada apa. Tak ada apa? Okey, okey, okey. Okey, terima kasih Cikgu. Cikgu daripada SMK Seting Hilir Kompleks. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa Cikgu Siti Okey. SMK Seri Pepatih. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih atas undangan mesyuarat. Okey. Semula SPTV itu sehingga 28 hari bulan hari itu dah tutup dan lapor diri itu ada sedikit masalah. Dan saya dapati ada rakan-rakan daripada JPN PPD yang lain pun ada sedikit masalah tentang key in dalam SPTV lapor diri. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, penilaian akhir ni tentang interview ni agak menggusarkanlah sebab budak kita ni kadang-kadang dah buat tapi nak olah, nak mengarang ayat, nak bercerita tu dia akan jadi gugup. Itu benda yang paling saya risau sekali. Kalau interview ni markah total, saya takut total markah untuk kelulusan dia tu pada interview ni agak berat. Sebab kalau peperiksaan akhir yang biasa, norma yang lama, ada kertas kapak akhir dengan semakan fail serta sedikit interview, tak berat sangat. Tapi kalau fully interview ni yang saya rasa paling risau sebab bukan apa. Jujur saya kata kita berkaitan dengan fail ni banyak kita bantu budak daripada segi ulangan. Tapi interview ni kalau kena budak yang jenis yang jarang bercakap, memang agak parah sikit lah. Dan cadangan saya, itu saya dah tanya adalah saya cuba akan tanya pada pusat internet. Kalau pusat internet coverage dia okey, kita akan cuba dapatkan tempahan untuk seharian tu. Tak salah saya, dia katakan satu hari boleh sampai 6 hingga 10 orang sahaja sehari untuk interview. Jadi bergantung pada PPL. Kalau rasanya kalau sesuai kita nak buat kat sekolah, JPN tak bagi sebenarnya. Sebab tu dia tak galakkan, dia suruh cari kat luar. Tapi tengoklah macam mana kalau coverage okey, kita try buat dekat pusat internet ataupun kalau ada makmal komputer, tapi jangan kena sembunyi-sembunyi jugalah. Dia punya belakang tu, latar belakang tu kat mana berada. Kita boleh tukarkan dalam dalam Google Meet punya background. Betul kan?
Betul-betul, boleh ubah latar belakang. Tapi dia defend juga tengok laptop sebab kita dah pernah try, ada laptop yang dia tak ada ikon latar belakang. Maksudnya apa yang terlatar kat belakang tu itulah yang real. Ada setengah laptop, dia boleh tukar bahagian latar belakang. Itulah maksud saya tadi, kita gunakan satu laptop je ataupun dua laptop, backgroundnya pandai-pandailah tukar, asalkan dia punya internet dia tu stabil. Bendanya boleh pakat dengan PPL sebenarnya. Macam latar belakang saya ni, latar belakang adjust lain ni, background lain ni. Bukan rumah saya ni. Ya ke Cikgu Syarizal? Yo, bukan. Bukan rumah ni. Cantik sangat belakang tu. Okey. Dah. Okey, terima kasih Cikgu Syarizal. Yelah, belakang tu saya nampak macam ni lah. Macam dia punya background dia tu cantik tu. Okey, betul lah tu kan, saya sangat setujulah tadi tu yang dia kata, Cikgu Syarizal kata tadi, budak kita ni kadang-kadang dia tak ada kemahiran komunikasi tapi kemahiran hands on dia sangat bagus. Takut sangat jugalah kalau dia buat style interview, kesian budak tu tak boleh nak jawab. Dia mungkin boleh jawab tapi tak memenuhi apa yang pihak yang penemuduga tu mahukan. Tu kemahiran budak lah, kesian budak. Okay. Seterusnya ada tak Cikgu SMK Palung 7 nak respon apa-apa? Penemuduga, ya. Ayat salah. Okay, SMK Palung 7. Tak ada apa, cuma nak maklum je lah sekolah Palung 7 belum dapat kelulusan PBC lagi buat masa ni. Jadi memang tiada pelajar lagi. InsyaAllah dapat tu. Tunggu lagi dah. Lama cikgu kan? Okay, last kali SMK Pasuh 2. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada SMK Setinggi Komplek yang mengendalikan syarat pada petang ini. Baik, saya ada satu soalan lah saya nak bertanya. Memandangkan kebanyakan sekolah kita ni di Jempol Jelebu ni akan tamat tempoh kita punya PBC kebanyakan pada Oktober tahun ini. Saya nak tanya cuma satu, untuk pembaruan rasanya perlu tak kita renew surat daripada Jabatan Bomba ataupun kita gunakan sahaja surat sokongan Jabatan Bomba yang telah diperolehi sebelum ini. Jadi mungkin tanyalah respon kawan-kawan macam mana. Okey, sekian, terima kasih. Okey, untuk pembaharuan, kita kena panggil Bomba datang balik check. Sebab dia ada tempoh. Dia ada tempoh. Contohnya macam kita punya PBC tempoh 3 tahun. So dalam tempoh 3 tahun tu, sebelum nanti 6 bulan sebelum tamat tempoh, Bomba kena datang check untuk pastikan privacy dia selamat. Macam sekolah Pasuh dia main dengan elektrik kan, tiba-tiba kan masuk berita. Kan kita pun kena juga nanti. Sekolah kena, Bomba kita pun kena. Tapi Bomba dia ada, saya rasa bahau kot. Zone, dia ada by zone. Yang macam tahun tu, yang tahun sebelum ni cikgu zone mana? Yang cikgu plan tu Bomba. Rasanya semua dalam Jempol Jelebu ni dia bawah zon Jempol, iaitu pejabat dia tu ada dekat Balai Bomba Seri Jempol tu, dekat sebelah tu, yang sebelah pejabat pos tu.
Saya pun tahu dekat sebelah tu, tapi masa kita apply tu, dia kata dekat Bahau. Cuma saya nak confirmkan lah Cikgu Azimah, maknanya untuk pembaharuan ni yang insyaAllah akan berlangsung pada Oktober ni, kita memang perlukan surat baharu, surat perakuan yang baharu daripada Jabatan Bomba ya? Ya, memang dengan surat pembaharuan yang baru untuk diterima. Okey, saya rasa kalau begitu mungkin macam ni kot. Macam saya memang sekolah saya ke Pasu 2, memang tamat tamat tempoh kalau ikut pada Oktober lah, dan perlu tahun ni perlu buat pembaharuan. Mungkin SMK Stingling Complex boleh kumpulkanlah maklumat mana-mana sekolah yang tamat tempohnya pada tahun ini dan untuk buat pembaharuan, dan mungkin kita buat pihak PPD boleh keluarkan surat kepada Jabatan Bomba minta kerjasama lah untuk dia datang pergi cek ke sekolah-sekolah yang memerlukan surat perakuan Jabatan Bomba tu. Yang saya tahu tamat tempoh setiap sekolah tu berbeza-beza, dan Bomba dia akan ikut sekolah kita yang hantar sebab dia under PBC kita, maksudnya Pusat Bertaraf Cawangan sendiri. Dia sebab kita berdiri dengan di atas kaki kita sendiri. Lagi satu, boleh ikut kalau PPD nak buat, cuma bidang tu berbeza-beza nanti. Nanti kan ada yang ni elektrik, so mungkin dari segi pemeriksaan dia mungkin berbeza. Kalau macam kita penyediaan makanan, kita tak boleh melebihi 13 tong gas dalam satu premis sebab dia akan kira keluasan. Kalau macam basikal pula tu, motosikal, saya tak tahu tapi rasanya tak ada apa-apa kot melibatkan elektrik, tapi dia akan cek lah selamat ke tak, akan tiba budak brum-brum dalam tu kan, motosikal 20,000 tu. Lagi satu, cikgu cek dulu dalam MySpike, kadang-kadang kita punya premis tamat tempoh bulan 10, tapi tiba-tiba kita tengok dalam MySpike JPK dah ubah. Macam sekolah saya tamat tempoh sepatutnya bulan 5 2021 rasanya tamat tempoh. Tapi tiba-tiba bila kita cek semula, sebab kita tahu kita tamat tempoh daripada 2019 kita akan tamat, tapi bila kita cek semula masa sebelum tamat tempoh, dia dah tukar tarikh kepada 2021. Cikgu cek dulu, takut nanti kotlah JPK ubah sebab kita kohort yang pertama, first dulu. Macam cikgu pun kohort yang pertama, sekolah cikgu. Mungkinlah dia berubah, kalau diubahlah dalam MySpike. Okey. Mengikut respon sikit, mengikut yang kita meeting dengan wakil BPTV untuk Negeri Sembilan, Google Meet 1 Negeri Sembilan, PVMA dengan Melaka. Sebenarnya dengan Melaka tu, bila saya tanya soalan, sekolah yang dah dapat cek keselamatan tu, bomba perakuan keselamatan tu, untuk perbarui PBC nanti, guna pakai dulu yang lama. Sebab saya tak pastilah, yang cakap itu memang kata tak ada masalah, guna saja yang lama. Sama ada daripada bomba ataupun daripada pentadbir sekolah terkini lah kot. Macam saya Sri Fatih pakai bomba itu, surat daripada bomba. Masa saya tanya dalam Google Meet tu, dia kata gunalah sampai akan nanti ada arahan yang lain, saya tak pastilah. Tapi dia boleh balik pakai yang lama lagi. Okey, terima kasih Cikgu Syarizal. Okey, terima kasih Cikgu Pasuh 2. Okey, last sekali Tuan Cik Jafridin, ada apa-apa
nak ni tak? Nak cakap tak? Okey, terima kasih kepada Cikgu Azimah. Dari saya ada satu saja. Begini rakan-rakan, sebenarnya saya minta pandangan sebenarnya. Tahun ni PPD Jempol Jelebu akan mengadakan hari kualiti seperti biasalah macam tahun lepas. Cuma kali ini disebabkan pandemik 19 ni kita anjakkan dia ke bulan Julai rasanya. Sebab kita nak menunggu keputusan SPM. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak angkat PBMA daerah kita ni. So saya bercadang nak wujudkan satu kategori untuk hari anugerah. So saya minta respon rakan-rakan. Saya punya pandangan ataupun cadangan anugerah itu tersebut ialah anugerah pengurusan dan bengkel PBMA terbaik. Sesuai tak? Atau ada cadangan lain? Mohon respon lah. Atau nak diasingkan ke anugerah pengurusan PBMA terbaik ataupun digabungkan PBMA pengurusan dan bengkel. Ni khas untuk mata pelajaran PBMA Yes, PBMA. Saya rasa sebelum ni PBMA tak pernah sekalipun kan diberi anugerah kan. So dia kalau bengkel pun bengkel RBT kalau tak salah saya. So PBMA ni bila saya dah pergi ke sekolah-sekolah yang ada PBMA, saya rasa benda ni dia orang tak tahu ni. So kita kena promosi PBMA sikit. Mohon respon Cikgu Syarizal. Syarizal Abu Bakar, background bertukar. Cikgu Fakhrul Razi boleh juga respon? Ya. Kita tak banyak sekolah, 7 atau 6 je kan. So dari segi title tu ataupun tuan-tuan rasa macam tak sesuai ke sebab atas alasan yang tertentu atau macam mana? Rasanya kalau anugerah tu diasingkan lagi elok kot. Pengurusan PBMA terbaik dan juga bengkel PBMA terbaik. Jadi adalah kategori tu banyaklah sikit. Banyak peluang sikit dah. Okey, lain? Saya setuju dengan Cikgu Fakhrul Razi tadi. Okay. Pengurusan tu biarlah kita bagi-bagilah, kata nak naikkan PBMA kan. Kita bahagikan kepada 2 kategori lah. Satu pengurusan tu merujuk kepada filing, pengurusan murid mungkin, dan satu lagi kita memang tengok kepada bengkel lah. Saya setujulah. Okay. Dah 2 orang setuju. Saya tunggu satu lagi. Kalau bersetuju. Saya setuju je. Saya setuju tapi malu nak tunjuk bengkel saya. Okey tuan-tuan, rakan-rakan guru sekalian, saya jujur kalau dah setuju tadi kan, saya setujulah iaitu kita kategorikan kepada 2 pencalonan, anugerah pengurusan PBMA terbaik dan anugerah bengkel PBMA terbaik. Cuma isunya di sini Kang balik juga alasan kepada COVID ni. Tapi memang hakikatnya begitulah. Saya cuma sempat melawat, rasanya ada beberapa PBMA saja. Yang ke Alam Beraja, Motosikap belum sempat lagi. Boleh tak kongsi dengan saya supaya benda boleh cepat, apakah kaedah pengukuran? Nak saya datang ke sana ataupun atau ada cara lain yang boleh tuan-tuan bantu saya untuk dapatkan pemenang untuk kategori ini. Ya, Cikgu Nur Faridah, silakan. Adakah secara Google Form saja ke, saya nak ke sana ke, mungkin agak sukar. Saya takut nanti bila ada katalah ada anugerah kan, contoh SMK Pasu 2 ataupun macam inilah SMK Pasu 2 pemenang anugerah bengkel PBMA terbaik. Ada suara-suara yang akan mempertikaikan dalam tempoh COVID ni. So saya mohon respon persetujuan ke semua sekolah yang ada menawarkan PBMA
apakah kaedah pengukuran yang boleh saya gunakan untuk bantu kita dapatkan anugerah ni. Saya yakin dan percaya Cik Syida kita, Ketua Sektor Pembelajaran, dia akan tanya saya bagaimana Cik Jeb nak buat penilaian dalam tempoh yang keadaan sekarang ni. Tolong respon Cik Faridah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cadangkan kalau macam penilaian bengkel tu kena datang juga. Lepas tu yang datang tu juri yang sama, jangan juri lain-lain. Nanti dia punya spek tu dia tengok dah lain pula kan. Orang ni dia nak tengok kita kekemasan. Yang orang ni tak nak pula tengok kekemasan, nak tengok peralatan ke, macam tu. Kalau boleh orang yang sama lah, juri yang sama. Itu je. Terima kasih Cikgu Faridah. Kalau orang yang sama tu maksudnya di kalangan pegawai SIC TVET saja ke? Kami 3 orang je atau nak libatkan orang luar? Saya, Puan Ibtisam dengan Nur Zarina. Sesuai ke pegawai TVET sendiri yang memberi penilaian atau melibatkan orang lain? Kalau saya respon macam ni Cik Cik Jafridin, macam ni. Yang juri tu, okey, memanglah pegawai TVET tu memang dialu-alukan lah, okey. Dan kalau boleh adalah seseorang yang luar daripada TVET sebab kita tak tahu daripada mata dia tu dia pandang macam mana. Okey. Kenapa memerlukan juri yang sama? Sebab macam ni. Kadang-kadang macam kata Cikgu Faridah tadilah, orang A dia pandang cantik tu macam ni, kemas tu macam ni. Orang B dia tak pandang tu, dia pandang dari segi filing. Okey, maksudnya kita dah ada senarai semak apa yang dia punya penilaian tu adalah sama. Okey. Saya sebab dulu masa bengkel RBT pun kami terkenalah macam ni sebab penilai tu penilai yang berbeza. Okey. Ya, itu je lah respon daripada saya. Boleh tak saya nak bagi respon dalam banyak-banyak sikit? sekolah PVMA. Teruskan Cikgu Syarizal. Dalam banyak-banyak sekolah PVMA, saya rasa bengkel saya paling banyak rumput kot. Sebab bengkel terlampau banyak bangunan. Atau macam ni, mohon maaf Kalau lah. nak cantik. Teruskan. Sebab kita lain-lain bidang. Lain-lain bidang, dia kena kalau boleh ada skop penilaiannya tu agak banyakkan sikit lah. Cuma keceriaan tentang kedudukan bengkel ni kita tak boleh nak ubah. Ada bidang bengkel dia tu seketul macam tu ya, satu pusat berpusat sungguh. Kalau macam catering, dia penyajian makanan, dapur, tempat serve dia. Tapi kalau macam bengkel motosikal dia berpusat. Kalau macam bengkel akuakultur ni dia merata sikit. Jadi kalau untuk lebih adil, dia punya kriteria pemilihan dia ataupun kriteria pemakahan dia tu banyakkan sikit. Cuma bahagian keceriaan yang struktur ke susunan bengkel ke itu bahagian yang ujung-ujung sikit. Tapi maklumat, contoh susunan peralatan, informasi, kebersihan tu yang utamalah. Yang susun atur tu ke cat ke tu agak yang ujung-ujung macam makan bonus lah kalau boleh. Okey. Boleh tak saya nak bagi pendapat sikit je? Boleh. Okey, contohnya lah kan, kalau tahun ni sekolah A menang, boleh tak tahun depan sekolah A tu jadi versi untuk sekolah yang lain? Maksudnya dia tidak dipertandingkan untuk tahun depannya. Fair lah untuk semua. Kesian, nanti kan dia akan jadi macam ni. Asyik sekolah tu je menang, tak payahlah buat
Dia Betul, ada betul. satu sentimen macam tu. So kita kata, biar je lah, kerja kita banyak. Baik kita buat benda lain. So bila kita ada rotation, maksudnya A menang, then the next year A akan bantu sekolah tu macam mana untuk sekolah-sekolah lain, macam mana untuk menang. Mungkin kita boleh buat untuk panitia tahun depan lah. Contohlah, panitia dia mungkin dia boleh kata, okay, macam mana bengkel dia boleh menang, macam mana pengurusan panitia dia boleh menang. So dia akan share dengan kita, sekolah-sekolah lain pun bolehlah upgrade. Then kalau sekolah B tu pula menang untuk tahun berikutnya, kita pendingkan setahun. Maksudnya menang tahun ni, tahun depan tak boleh menang. Kena bagi sekolah lain pula. Tapi kena bantu sekolah lain untuk menang. Barulah kita dapat memartabatkan PBMA daerah Jempol. Itu je. Okey, terima kasih. Lain? Okey, kalau tak ada, saya kira itu saja sedikit cadangan penambahbaikan PBMA untuk tahun ini. Beri kepercayaan kepada kami untuk kami sampaikan perkara ini kepada Timbalan Sektor Pembelajaran Cik Nur Syahidah. Moga-moga permohonan ataupun cadangan kami bertiga ni diterima pakai oleh PPD Jempol Jelebu. Sekian, saya serahkan kembali kepada Cikgu Azimah. Terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Jafridin, wakil daripada PPD. Okey, Cikgu, saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu yang sempat hadir secara online Google Meet ni untuk mesyuarat pada petang ni. Okey, Cikgu, sebelum Cikgu live nanti, saya mohon dua perkara. Yang pertama sekali, Puan Ibtisam pun ada. Okey, saya mohon Cikgu tolong letak kehadiran, daftar kehadiran ni Cikgu dekat dalam ruangan chat tu, ada Google Form tu, Cikgu masukkan. Okey, yang kedua, saya mohon Cikgu on kamera semua sebab nak ambil gambar last ramai-ramai sebagai bukti. Cikgu Fakhrul Razi. Saya pun Saya. Saya rasa atau saya silap, Cikgu asyik nyebut SMK Setili Komplek tadi kan? Macam mana Cik? Tuan rumah kita ni SMK Bandar Baru. Ya betul, tuan rumah PBMA Bandar Baru. Yang Cikgu sebut Setili Komplek tu sekolah lama lah, apa macam mana? Bukan. Staying in the Complex. Macam mana pula Staying in the Complex? Saya di Pasoh. Tak apalah. Saya dengar tadi Cikgu kata Setili Komplek. Okey. Yang ada satu Shu Isham tu golap tu. Okey, Cikgu ada yang tak buka lagi kamera ni? Cikgu orang Timur, Cikgu Syarizal, Cikgu Haniza. Okey, Cikgu Syam. Cikgu Haniza. Okey, dah Faridah. Dah. Kejap ya Cikgu pembantu tengah ambil gambar. Kena sebutlah 1, 2, 3 senyum. Dah, okey dah. Okey, dah. Cikgu last kali saya dah. Okey, Cikgu saya minta maaf kalau ada salah silap daripada pihak saya. Ini kali pertama lah saya terpaksa mempengerusikan sebab GPK atas saya tidak berkesempatan. Jadi saya nak onkan juga petang ni. Tak apalah, saya mencubalah. Okey, belajar kan. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, terima kasih Cikgu daripada saya. InsyaAllah doakanlah kita dapat kembali seperti dahulu supaya kita dapat bantu anak-anak murid kita nak buat ujian lah, nak buat amali lah, kesian anak-anak murid kita. Okey, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tania.
Minta maaf ya, tadi saya terleft. Dah selesai cikgu? Bagi kepada hal-hal lain. Kan Puan Ibtisam. Alah Kak Vida. Kak Vida tak buka. Kak Vida. Buka Kak Vida. Kak Vida buka lah sekejap. Oi, bersabungnya. Tak mana tu. Kau kena cakap dah, boleh tanya tak? Oi. Kenapa Kak start tak bergerak? Jap, aku dong. Kenapa? Dekat sini. Amboi. Jangan aku pakai gambar. Jangan. Jap. Jangan ada orang masuk. Tak, kenapa dua jam? Kenapa jadi dua je? Gambar tak ada. Jangan ada orang masuk. Tak, kenapa dua je? Kenapa jadi dua je gambar? Background dia ni sangat. Nampak sangat. Ni bau buk. Tak, dia punya gambar tak kecil. Gambar ni dah. Okey, dah. Dah. Sebaris. Kenapa? Bukan ni. Masuk sekali. Dah dekat. Masuk sekali. Tak dapat gambar. Tak print. Okey dah. Macam mana nak print screen? Function. Mana print screen kat atas? FN, mana gambar print screen ni? F apa? Muka saya dalam FN. Okey, I print macam tu. Jap, sabar. Jap, sabar. Baik, oi. Kau masuk Cik Jafri dan balik ke? Kamera sini. Farida tak ada gambar sini. Apa pula Faridah tak ada? Yang akak punya staff. Okey. Jap. Okey. Sini ai. Faridah buat macam ni tau. Tak tekan ni macam mana? Sengit. Tak boleh. Okay, bye. Okey. Terima kasih korang tolong. Dia ada ni lah. Saya punya laptop tak boleh, dah try je. Kejap. Macam mana kita nak tukar ni ya? Kejap. Ni change background. Okey, I dah jumpa. Saya punya tak ada. Okey, I dah jumpa. Stop record lah ni. Tekan 3 tu. Wait. Sorry.